Got it. Center tak? Center. Alhamdulillah. Okey. Ya. Terima kasih Nana. Kecil lah. Nak besarkan. Sayang. Okey dah boleh. Okey boleh. Okey. Okey cantik dah. Okey. Okey. Tengok Aduh. Kedua tadi lagi tak. Comel Ustazah. Mana jangan ni. Dr. Faizal sini. Tapi maknanya minta yang lain semua unmute dulu ya. Okey saya mute nanti. Okey, boleh kita mula ya. Okey. Mudah. Tadi siapa ya? Ada tak masuk sini tadi orang yang Ustazah masuk? Saya tengok tadi kereta merah tadi. Oh, dia nak solat. Ya. Agaklah. Itu ada berapa orang? Kat situ ada berapa orang? 5 sama 6, 11. Kita 10. Oh, 21 orang. Ya. 21 orang. 21 kaki. Sebelah kali 2, 22. Allah ya. Baik. Alhamdulillah. Kita boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini. Sebelum kita mula kelas kita baca doa dulu. Siapa nak baca doa? Siapa-siapa pun boleh. Apa? Okey, mula. Boleh. Orang depan Kak Jah tak boleh. Dah. Baca je, hati baca. Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah. Apa-apa pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi amin bil khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Luluslah tu. Dah A dah tu. Ya. 29. Jadi menyentuh tentang doa. Jadi tak apa. Tak soalnya. Tak ada soalan. Nak suruh baca doa pun dah lepas dah. Langkah kaki kanan dia kata dia langkah kaki kanan. Suka je. Ya? Jadi kita ni apa-apa kerja buat pun kita baca doa dululah. Macam yang Puan ajar Siti Fatimah buat tadi betul lah. Maknanya bismillah dululah. Ya, kita bismillah dulu. Sebab orang kata ibu sekali doa bismillah lah. Anak-anak pun cucu-cucu kita lah, cucu lah sebut anak lepas lah Dr. Faizal. Cucu lah. Cucu pun tak payahlah nak suruh dia baca apa? Doa-doa makan. Doa makan. Allahumma barik lana. Oh, teruk dah. Apa kawan tu nak baca Allahumma barik lana kan? Baca bismillah dulu. Dia boleh baca bismillah pun tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bismi itu bismi dengan nama. Maknanya unsur tauhid dah nak masuk dah kepada dia. Unsur tauhid. Bismi. Dengan nama. Nama siapa? Allah. Bismillah.
dengan nama Allah. Nah, Bismillahirrahman. Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Terima kasih. Pemurah. Allah yang pemurah. Ar-Rahim, penyayang. 4 perkataan saja, tapi maknanya Masya Allah nak ditafsirkan berkitab-kitab berjilid-jilid. Jadi sebab itu kalau boleh Bismillah pun dah lengkap. Ya? Bismillah dengan nama Allah, itu unsur tauhid dah kita dah tanam. Bismillah. Ar-Rahman pun sama, Asmaul Husna. Ar-Rahim pun sama, Asmaul Husna. Ya? Jadi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa-apa pun kita nak buat, kadang-kadang panik, tak boleh nak baca doa apa dah, panik. Macam saya lah hari tu panik dalam 2 minggu. 1, 2. Dah musibah. Musibah tak besar juga. No. Kali pertama macam saya cerita tu kan, angkat ni bunga, angkat bunga, pokok bunga kan boleh atas tanah tu. Tak angkat pasu, nak angkat, nak jempol, nak ikat. Dr. Faizal nak angkat. Boleh buka dekat dia ya. Tengok selengkang. Selang 1 pasu je Kak Jah. Selang hitam pula tu. Kemudian dia macam dia tenung je muka saya tau. Saya kata, "Hai, awak buat apa ni? Dah pergi ke lain. Bukan rumah awak sini. Pergi. Lepas tu boleh cakap macam tu. Lepas tu panggil Ustaz. Ustaz kata budak besar kelingking pun nak jerit. Saya kata bukan besar kelingking ni. Dia besar, saya kata. Sementara Ustaz nak mari apa semua, saya balik belakang dia dah tak ada dah. Lepas tu selang dalam 4-5 hari, beberapa hari tu, saya ambil kunci store. Kunci store rumah kan? Store. Nak buka store. Buka store tu kan, tak tengok di bawah. Buka store, nak buka store. Buka. Masuk, ambil sabit. Keluar. Kejut saya punya joget lah. Itu pula dah sawah. Besar torchlight dah dalam ubat torchlight tu. Dia punya ni, cerita panjang pula nah. Dia punya ni kan dah kembun dah. Perut dia tu agak dia nak angkat katak. Saya punya joget lah. Dia tunjuk Ustaz keluar. Ustaz keluar kan. Dia kata, tutuplah pintu store tu. Cari pintu store pun tak jumpa. Tak nampak pada depan mata kan. Tapi rasa berani sikit sebab tengok tu lah sahur. Kita masih sedar lagi. Saya kuih dengan sabit saya tu bagi dia pergi tempat lain. Tapi dia cepat dia nak masuk store juga. Saya punya juga. Datin sebelah rumah saya pun dia tak apa cakap dengan saya. Dia banyak dalam rumah. Dia keluar. Dia tanya lah, apa Ustazah? Dia cakap, loh, kata kat dia ni. Lepas tu Ustaz kata, jerit kuat-kuat lagi. Bertekak dengan Ustaz ni habis tenaga punya jerit dekat Ustaz dengan sebab dia duduk marah dengan Ustazah. Lepas tu kata Ning, dia kata, kalau Ning pun Ustaz, Ning jerit. Bukan Ustazah saja, bakal Ustaz slow. Dia masuk dalam store. Dia masuk dalam store, habis. Dalam store tu, Masya Allah, macam-macam ada. Macam mana nak buat ni, panik. Ustaz dah marah lagi. Ustaz nak bercakap. Lepas tu, bila dah dapat kayu, saya kata, dia panggil, dia suruh saya pergi naik torchlight. Kat rumah ada torchlight panjang. Silang. Sebab dia dah masuk dalam store. Lepas tu bagi torchlight kat dia, torchlight tu panjang. Kira tak kat 50 meter, tak kita suluh tu boleh nampak lagi. Jadi Ustaz suluh nampak dia duduk rekod, duduk tepi sudut dalam store tu. Ustaz kata, ada tu, dia duduk tidur. Ustaz kata. Lepas tu saya pun tariklah segala pot timba-timba yang ada, segala benda-benda tajam yang kita simpan dalam store kan. Tariklah juga, berani juga dekat jalan nak buat macam mana. Lepas tu apa orang kata bila tarik tu, Ustaz kata buat apa tu? Tarik apa? Dia buat warna hijau juga. Dia tak panik kan. Tapi berani dengan dia. Lepas tu saya kata, jangan buat seorang, saya kata. Kalau dah macam tu, mari suluh. Saya pegang torchlight pun tak boleh nak pegang, nak jatuh. Lepas tu dia kata, bawa sini.
torslet tu dia pun sambil pegang torslet sambil buang kayu nak kan. Saya kata nanti kalau jatuh lutut tu kan Ustaz buat lutut dia kan. Jatuh lutut tu longkang depan tu macam mana. Dia kata panggil Amin lah, panggillah anak saya. Panggil anak saya kata sekejap dia duduk mesyuarat. Dia kata dia mesyuarat. Dia kata dia mesyuarat. Lepas tu tak apalah, lambat sangat. Panggillah sekali lagi. Saya kata kat dia, Ustaz tak nak panggil dengan handphone dia. Takut kena marah lah. Kata dia kejap. Panggillah handphone mama lah dia cakap. Ambillah handphone Zaza kan, panggil lah. Amin cepat sikit Min kata. Bapa sorang-sorang kata. Tak apa, tunggu. Amin keluar. Dia cakap. Dia duduk saat dia pemain. Bila main kan dia buatlah dua beranak dia. Bila buat dua beranak dia, saya dah lari pergi ujung sana tu. Tak keluar kampung je lagi. Punya takut pada pasal awal je. Lepas tu dia buat dua beranak dia. Lepas tu bila dah benda tu dah boleh bawa keluar kan. Yang ni kan geli kan. Dia duduk melompat. Dia duduk berbabi, dia duduk beranak dia. Tak kira apa tu. Bila dia bergulung lah. Dia gulung di kayu. Dia gulung kayu. Ustaz tekan belakang, Ustaz pegang mulut dia tau. Kata oleh Habib, Ustaz pegang mulut dia. Baba pegang mulut dia. Lepas tu pegang mulut dia tu kan, dia pun lepas lagi lilit tu. Lepas tu dia pergi lilit tangan baba pula. Ustaz bila lilit tangan tu terkejut pula. Lepas tu Amin pergi kaih dengan besi tak. Lah kan. Dia turun. Lepas tu bubuh dalam plastik. Dia cari plastik. Cari plastik. Boleh buat baik. Memang pun. Nak cari buluh di mana benda tak simpan. Lepas tu kan Ustaz bubuh dalam plastik. Ikat bagi elok semua. Ustaz kata kat Amin, pergi buang di hutan sana. Kesian kita tak usah bunuh dia lah. Ya Allah, saya kata boleh duk nak bela dia lagi kan. Saya kata, dia dah pulang tu. Lepas tu kan dia dah siap semua kan. Dia duk marah kat anak dia. Dia kata penakut dah orang nyata apa dah. Semua dia kata kat anak dia. Kata dia Amin bukan penakut. Geli. Itu cerita. Tapi kan Ustaz dia memang dia berani tau. Dia tak panik. Dia saya dia pegang tu. Lepas tu dipanggil kan ni. Ajar Nanik dia panggil tau. Mai tengok. Dia pergi kejar saya pula tau. Sambil dia pegang benda tu. Kejar kita tu. Kita pun menjadi pula kita. Lepas tu kemarin lepah pula datang. Kawan bawa batu. Kawan nak masuk dalam store tu juga. Lepas tu kan Ustazah kirim juga kat Ustaz. Kata lebah. Mana lebah Ustaz? Mari tengok. Lebah. Rupanya betul. Dah tu kan sambil Ustaz duk dia masuk dalam store. Rupanya dia duk lama dalam store tu. Dia pergi panggil kawan-kawan dia mari. Dia dah buat rumah dalam tu. Dia buat sarang macam tu. Macam bentuk macam tukir lah. 3. Dekat siling tu. Tapi itulah Ustaz suruh dia pi lah. Dia nak bahaya sebab kan kita anak cucu ramai apa semua. Cerita macam mana tapi walau macam mana pun tak tahu lah nak cerita dengan Siti. Tak ada cerita. Kan jarak antara rumah saya dengan tu ada kan rumah tanah kosong tu kan yang rumput panjang tu. Dia duduk mari pada situ tu. Masa arwah Mak Haji Siti ada, arwah kata selalu. Ular hitam tu selalu. Pernah yang jenis sawah kuning, sawah putih apa panggil? Apa? Albino. Albino datang rumah saya. Datang besar. Besar lah kira. Kan Ustaz lepas gitu je lah. Ustaz tahu biarlah dia pun tak ada buat salah. Mungkin dia sesat jalan. Ustaz tahu dia sesat. Itulah ujian busuk. Lepas tu kata kat anak kata mau pergi beli belerang. Nak pi dah seminggu dah tak pi lagi. Dia kata tak mau nanti sebab belerang kita tabur tu dia macam kalau kena kulit dia nanti panas. Dia tak mau. Dia bau pada jauh lagi dia dah. Di rumah saya ada tapi
dah habis lah. Bubuh daripada tahun 94 pindah. Sampailah sekarang tak beli-beli. Tapi dia kata, senang dulu saya beli di ni, kedai India dekat Sungai Ramal, kedai Sungai Ramal tu, di Sungai Ramal dekat klinik gigi. Dr. Faizah tu dulu kan, ada di situ. Lah ni tak ada lah, Cina. Itu tak ada, kena beli anak saya beli di bengkel. Satu kedai Cina dia kata, beli di situ. Belilah apa orang kata sebagai ni persediaan kat rumah kita. Okey, habis ya. Jadi itu cerita panjang dah ni. Sampai 20 minit. 15 minit cerita ulang ni pasal. Baik. Jadi itulah ceritanya baca bismillah. Apa-apa pun kita kerja buat sebelum kita mula kerja, bismillah lah dulu. Supaya kita dapat keberkatan. Dan lepas tu dalam diri kita niatlah, sebab kita tahu dah bismillah tu dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Maknanya kalau kita nak pergi kerja, maknanya rezeki bertambah. Sayangnya ialah selamat kita pergi dan balik. Kan? Nak bawa kereta pun sama. Kan bismillah. Pemurah dia, kita sampai ke tempat tu dengan maknanya tepat masa dia. Kan? Kemudian penyayang dia, selamat juga pergi balik. Bismillah lah. Nak apa-apa pun, mulakan dengan bismillah. Lepas pada tu, alhamdulillah apa-apa baca. Apa-apa. Bismillah tawakkal ya Allah. Tapi bismillah pergi habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Kemudian yang lain-lain lagi sama. Ya. Rabbi syrahli ke bila nak belajar tu Rabbi syrahli lah yang paling senang. Ataupun kalau Rabbi syrahli tak boleh ingat, alam nashrah. Alam nashrah boleh kan? Sebab kita selalu baca dalam solat. Ya, alam nashrah laka sadrak. Balik tengok makna. Bila mana Tuhan cakapkan dengan Nabi kan. Itu. Jadi kita dapat manfaat daripada ayat-ayat itu. Banyak lagi lah ya. Allahumma zidna ilma. Tambahkan kami. Zid tu maknanya tambah. Ya, tambah. Ilmu dah ada. Tambah sikit. Tak banyak pun, sikit pun cukup lah. Ilma ya. Kemudian fahman. Fahman. Ataupun Allahumma faqihna. Faqih maknanya faham. Allahumma faqihna fid din. Faham dalam hal-hal agama. Maknanya benda-benda yang berbentuk fakta. Terutama sekali macam hal-hal fiqh. Rukun solat berapa? 13. Ada kata 17. Kan? Sekali orang ajar dah boleh ingat benda-benda fakta. Kan? Dan kita pun boleh maknanya yakin dengan amalan kita buat. Kemudian wa'allimna at-ta'wil. Wa'allimna ni maknanya kita mampu untuk mentakwil, memahami ayat-ayat tafsiran. Sebab Al-Quran tu ayat tafsiran banyak. Al-Quran tu walaupun macam saya lah kata bolehlah sikit makna-makna, tapi tak boleh nak baca sendiri. Walaupun ustaz kata sambil baca sambil tengok makna, sambil baca sambil tengok makna. Tak boleh faham. Bolehlah baca makna dia, tapi kita tak faham kan. Sebab itu maka kita kena ikutilah kelas-kelas Quran supaya kita boleh faham makna daripada situ dan kita boleh buat takwil. Takwil, ya. Maknanya wa'allimna ni dia lebih menyentuh kepada kalau dalam pendidikan kemahiran berfikir. Ya, kemahiran berfikir. Ya, dia sebut kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi ke, kalau bagi kita orang tua ni aras tinggilah. Kalau budak-budak aras rendah pun tak apa. Ya. Jadi wa'allimna. Baik. Alhamdulillah hari ini kita pergi kepada amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga. Rasa dah ada yang baca lah ya. Memberi minum binatang. Memberi minum binatang. Terus ya, nak pergi cepat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita pun semua radhiyallahu anhu lah. Allah. Semoga Allah meridai dia. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainana rajulun. Bainana rajulun.
Nama. Yamshi. Bainana rajulun yamshi. Nama. Alaihi al-atashu. Jadi apa maksud bainana rajulun yamshi? Satu perjalanan, dalam satu perjalanan Fasha, seorang lelaki, rajulun seorang lelaki, dia pun sama-sama berjalan lah. Fashtadda alaihi al-atash, dia rasa terlalu dahaga. Atash ni dahaga. Fashtadda, dia sangat-sangat dahaga. Fashtadda alaihi, sangat-sangat dekat dia lah. Al-atash, dahaga. Fanazala bi'ran. Jadi dia pergi ke satu perigi. Bi'ran ni perigi. Dia pergi ke satu perigi dan dia turun dalam perigi itu. Jadi janganlah kita kata nak turun macam mana ni, perigi dalam. Mungkin perigi di sana ni orang kata perigi yang macam perigi terbuka lah. Kena turun sikit lah. Ya. Fanazala bi'ran fasyariba minha. Dia dapat air diminum. Fasyariba. Syariba ni minum. Syariba. Itu yang kita selalu minum buka puasa, minum air apa? Air apa? Air serbat. Serbat tu kata syariba lah, tapi Melayu jadi serbat. Air serbat. Serbat kan air merah kan? Serbat. Sirap. Anak saya panggil air sirin. Apa maksud air sirin? Air sirap campur dengan oranye. Jadi sirin. Malang, air sirin baik. Sirin. Saya pun mula-mula tak tahu apa air sirin. Ya, sedap. Dan dia masuk orange. Nak lagi masuk yang sandwich yang mandarin punya. Taruh lemon sikit. Oh, sedap. Sedap, hilang dahaga. Ya, ais tu hilang. Sedap. Fasyariba minha, dia pun minum. Summa kharaja. Lepas tu dia pun keluarlah daripada pergi tu. Kharaja tu selalu kita pergi kan dia tulis khuruj dekat pintu kan? Dekat pintu di Mekah kan? Khuruj, exit. Sekarang ni dekat MRT pun ada khuruj kan, sebab Arab ramai. Dia tulis khuruj. Khuruj maknanya kharaja. Asal perkataan kharaja, keluar. Maka dia keluarlah daripada apa orang kata pergi tu. Faiza huwa bikalbin yalhas. Bila dia keluar, dia nampak seekor anjing bikalbin. Bikalbin yalhas. Yalhas terjelen lidah. Maknanya dia tengok anjing tu terjelen lidah. Ya'kulus sara. Duk jilat pasir-pasir. Terjelen lidah duk jilat pasir. Minal atashi, daripada dahaga. Faqala laqad bala hadza mislul ladzi balagha bi. Faqala, dia pun teringat, anjing ni macam aku tadilah dahaganya. Jadi empati, bukan simpati, empati. Empati ni maknanya kesusahan yang dialami oleh anjing itu meresap kepada diri dia. Dia rasa macam aku tadi pun macam anjing itulah agaknya ya. Kan? Jadi anjing tu terjelen lidah dia macam duduk isap pasir tu tepi tu. Itulah dia kata. Faqala laqad balagha hadza mislul ladzi balagha bi. Adanya lelaki tu dia kata tu. Lelaki itu tergumam. Baris akhir sekali di bawah tu. Anjing ini telah merasa kehausan seperti yang muka surat sebelah 30. Seperti yang telah aku rasakan. Itu perasaan simpati. Empati. Kita ni sesama kita empati lah lebih. Jangan simpati. Simpati ni ada di mata si anak hati. Bila jauh mata tak ingat lah. Langsung. Tapi empati ni orang kata sampai dia hilang pun duk ingat lagi. Dia minta sedekah tadi kesian. Dia dukung anak dia. Aku dulu pun macam tu. Dia dukung anak. Kilik sambil masak nasi. Sambil angkat air. Sambil angkat pinggan kan. Muda dulu lah, sekarang dah lah. Jadi maknanya kita letak benda tu di sudut hati. Kita jadi kesian kat dia. Kadang-kadang sampai kita patah balik pergi cari tu kan. Dicari dia tu. Perasaan tu kita nak kena ada lah. Dan baru kita boleh beri bantuan dengan ikhlas.
Kalau setakat simpati, kadang-kadang kita macam pagi tu melepas batu, atau melepas kesian. Dari depan mata kesian, belakang mata tak. Kesian tu tak jelas. Ya, balagha ni maknanya sampai. Balik. Balik itu cukup umur. Sampai, balagha maknanya sampai. Laqad kana balagha. Yang ini ni kalau nak terjemah satu-satu payah sikit. Tapi maksudnya macam itulah. Laqad balagha haza, maknanya telah sampailah. Ini punya contoh yang telah sampai kepada aku. Itulah cerita kalau nak terjemah Melayu. Secara literal, secara wording. Tapi maksudnya maknanya apa yang dialami oleh anjing itu, itulah yang aku rasa tadi. Macam itulah yang aku rasa tadi. Jadi maksud dia. Famala khufahu. Jadi dia turun balik ke dalam perigi. Famala, maka dia penuhkan khufahu dalam kasut dia. Khuf. Ingat khufah. Khufah tu dalam kasut kan, kasut orang Arab. Macam kita nak kata boot pun tidaklah, tapi dalamlah boleh isi air. Sepatu. Famala khufahu. Dia penuhkan air itu, dia penuhkan sepatu dia itu dengan air. Summa amkasahu bifihi. Kemudian dia bawa naik, dia cerita di sini dia gigit sepatu itu dengan bifihi, dengan mulut dia. Tapi riwayat yang lain tadi kata dia pegang. Tak apalah, janjinya dia bawa air itu buat naik ya. Summa raqiyah. Selepas itu fasaqal kalba, dia beri anjing itu minum. Dia tunggu dia bagi anjing itu minum. Fasyakarallahu lahu. Allah syukur, berterima kasih kepada dia. Cuba kita tengok makna dia kan. Maka Allah berterima kasih kepadanya. Faghfara lahu. Maka Allah ampun dosa dia. Ghafara lahu. Allah ampun dosa dia. Qalu, sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lana fil bahaimi ajran. Sesungguhnya pada kita ni ada binatang ternakan. Kita bagi ternakan minum. Dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Kan? Dia bagi anjing minum. Nabi kata dapat pahala kan? Kita yang ada ternakan ni bagi minum. Tanya pada Nabi. Qala fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Pada setiap, Nabi kata, yang ni cakap macam kita kata cakap peribahasa lah sikit. Ya, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Maksudnya limpa ni setiap binatang yang kita bagi makan tu memang dapat pahala. Maknanya kalau anjing yang apa orang kata bagi kita orang Islam, anjing tu najis. Ya, najis mughalazah pula tu. Bagi dia minum dapat pahala. Apatah lagi kalau binatang ternakan. Lagilah. Jadi itu cerita dia. Jadi maknanya pengajaran daripada hadis, cerita daripada hadis ini ialah seorang lelaki dia beri anjing minum. Ya. Kebetulan anjing itu pula dahaga. Ya. Jadi Tuhan ampun dosa dia. Jadi bila Tuhan ampun dosa dia, dapatlah masuk syurga. Itu pengajaran dia. Jadi kita baca apa orang kata ni terjemahan dia. Cuba baca sikit. Baca. Kita baca semua. Dah air ni untuk saya dah. Air Zah. Zah buat bekal untuk Zah. Tapi dah minum untuk Zah. Tak apa. Ada lagi tak? Tak ada. Tak apa. Rasa tekak rasa ni. Tadi pun tak bawa pula. Bismillah. Memang bismillah. Tapi tu dah tanya dulu kot. Tapi saya boleh minum. Dan kot Lazah pula kata sikit ya. Nak basah tekak aja. Basah tekak. Tak apa. Tak ada masalah. Tak apa dah. Iya, tak apa. Dah pasal
Kan kita kalau puasa boleh tahan pun. Okey. Baik. Ya. Ceritanya daripada dibawa oleh Abi Hurairah, ya, seorang lelaki dia berjalan. Ke dalam perjalanan seorang lelaki merasa haus, lalu dia menuju ke sebuah sumur, telaga lah, ya, dan minum air. Setelah dia ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir kerana kehausan. Lelaki itu tergumam. Anjing telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan. Itu dia masuk dalam inverted commas tu. Maknanya macam kita kata, dia bagi maksud lah. Kan? Kalau nak diterjemahkan secara wordingnya, kita tak faham. Kan? Maka kita kata dunia telah sampai kepada aku. Jadi payah faham. Kan? Ia pun menuju ke sebuah sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Lalu menggigit sepatu itu dengan mulutnya seraya memanjat hingga sampai ke permukaan. Ia pun memberi minum anjing tersebut, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Jadi kita ingat Allah nak ampun dosa ni kena istighfar saja. Kan? Lain beristighfar pun banyak amalan-amalan yang amalan baik yang kita buat yang Tuhan ampun dosa kita. Kan? Banyak senyum pun sedekah. Kan? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan memberi minum binatang ternakan kita? Rasulullah menjawab, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Maknanya, maksud limpa binatang tu kan binatang ada limpa kan. Jadi bila kita beri binatang tu minum, apa binatang tu, maknanya boleh dapat pahala. Ya? Baik. Kita pergi pada huraian. Memberi minum binatang ternak jelas lebih ringan daripada sedekah susu. Yang pertama kita baca itu yang dia kata sedekah susu kan. Sedekah susu tu berat tu. Nak pergi cari kambing apa semua bukannya senang. Kalau tak ada kambing pun nak kena beli susu apa semua bukannya senang. Kan? Kerana tidak memerlukan dana atau tenaga yang besar bagi minum anjingnya. Kendati pun ringan, sekalipun ringan, amalan ini dapat menghantar pelakunya menuju syurga. Penggalan sabda beliau, maknanya ayat di perenggan tu. Penggalan tu maknanya ayat di perenggan yang mengatakan maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya, mengisyaratkan bahawa pada akhirnya ia masuk syurga. Pada akhirnya ia masuk syurga. Itu maksud dia. Ya, maknanya Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Apa maksud daripada ayat itu? Iaitu Masya Allah. Boleh diingat. Di mana pergi cari? Ini dia pakai apa orang kata? Tiup di mana? Dah ni mandrom. Dah tahu dia datang. Turunnya. Turun. Oh, dia tengok lah ni. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tak apa. Dah tak apa. Tak apa, minum air zam pun tak apa. Kita sesama adik-adik saudara Islam. Sebab yang menjadi penghalang antara Muslim dan syurga ialah dosanya. Kan ayat ni kan? Faham? Yang menjadi penghalang kita nak masuk syurga ni ialah dosa. Jadi bila Tuhan dah ampun dosa, maknanya masuklah syurga. Kan dia bagi anjing tu minum tadi kan, Tuhan ampun dia. Jadi bila Tuhan ampun dia, Tuhan gantikan dengan pahala, maka ganjaran pahala tu masuklah dia dalam syurga. Itu maksud dia. Yang menjadi penghalang seorang Muslim dan syurga adalah dosa-dosanya. Itu yang kita kena istighfar banyak-banyak sikit tu. Buat kebajikan banyak-banyak sebagainya lah. Tambah dalam usia yang macam sekarang ni, usia ustazah lah. Rasa dalam semua ni ustazah lah di sini sekali lah ni. Ini adik nombor 3. Kajak. Nombor 1, nombor 2, ni nombor 4, nombor 5, nombor 7, ada nombor 10. Lambat lagi, muda lagi. Jawapan
Apabila Allah sudah mengampuninya, berarti ia dapat masuk syurga. Kita pun macam tu kan, kita faham kan? Bila kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tu sebab kita rasa kita banyak dosa. Bila Tuhan ampun kita, maka kita yakinlah, maknanya kita beriman Tuhan akan masukkan kita dalam syurga. Dengar kuliah mengenai alam akhirat ni, takut juga. Yang saya selalu duk kata dengan ustaz ni, amalan sikit takut nak mati. Dia kata takut, bagi takut lah nak mati. Sebab kita bila dah mati tu pergi tak balik dah tu. Itu masalah. Saya duk bayangkan pergi tak balik ni, Masya Allah. Pergi tak balik ni nak buat macam mana boleh ni. Selalu kita pergi mana-mana kita balik. Kan? Kita balik, kita jumpa orang yang kita sayang pula tu, suami lah, anak lah, semua. Ni bila dah pergi tak balik dah. Tapi Allah Kita dah terima apa yang dia orang dia kan. lah. Tak tahu mana di tempat ni. Dia orang pada syurga. Ya. Pesanlah kepada anak-anak selalu ajar doa kat anak-anak tu. Kalau anak-anak tak boleh baca pun ajar dekat cucu. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. So test lah anak kita. Walaupun dah besar, panjang pun test, tengok dia boleh tak Rabbi ghfirli tu. Ya Allah, ya Tuhanku, ighfirli, ampunkan dosaku. Rabbi ghfirli wa liwalidayya, dan dosa kedua ibu bapakku. Warhamhuma, kasihanilah mereka, kesianlah dekat mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, seperti mana mereka bela aku dengan penuh kasih sayang masa aku kecil. Jadi maknanya kita dekat Tuhan macam tu lah. Jadi kita berdoa dekat mak bapak kita sekarang macam tu lah. Jadi kita test lah dengan anak-anak kita. Boleh tak boleh? Walaupun anak kita dah besar, walaupun dah besar, tak tentu tau. Budak-budak sekarang ni kan, banyak sangat benda yang dia macam tak bersedia lagi lah. Mungkin macam kita jugalah, dulu kita pun tak bersedia sangat kan. Alhamdulillah, Tuhan panjangkan usia kita sampai umur 60, kita pun dapat apa orang kata nurullah, dapat cahaya Allah, maknanya kita tambah kan. Alhamdulillah. Ada orang yang dah pergi dulu pada kita tu, mudah-mudahan dia juga baik di sana kan. Sahabat saya itu sahabat. Jadi kalau kita dapat sahabat yang solehah, manfaatkan betul lah. Kan selalu dengar, kalau jumpa dan tak jumpa kita cari mana kawan-kawan kita yang ikut kelas sebab cari dia kan. Itulah guna sahabat. Betul. Kita kena berkawan dengan orang baik-baik lah. Carilah dengan orang baik-baik. Macam nanti kata saya kempen pula suruh kawan dengan orang agama saja pula. Tidak, kawan dengan orang baik. Orang-orang yang maknanya dia bolehlah tolong kita. Orang kata kalau nak jatuh dalam perigi tu dia boleh nak jatuh tu dia boleh tariklah kita kan. Kalau kita seorang-seorang, kalau jatuh kan. Tapi kalau kita berkawan, sebab itu orang Arab dia kata apa-apa pun berkawan, paling tidak berdua pun cukup. Kalau seorang, insya-Allah kamu menjadi mangsa kepada serigala. Itulah cerita dia. Kan mangsa harimau, tak kira lah kalau Arab serigala lah, sebab padang pasir kan. Jadi kita ni dengan umur kita ni maknanya berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Kita jangan cari musuh langsung, walaupun orang tu nak bermusuh dengan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati dia. Itu yang saya ajar hajukan doa ni. Allahumma altif qulubaha. Ya Allah, lembutkanlah hati dia. Altif qulubaha Allah. Allah, tengok muka dia, bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan, ya Allah, lembutkanlah hati dia. Lembutkanlah hati dia. Jadikanlah dia sahabat yang baik. Berdoa. Betul, macam dengar ceramah ustaz. Alah, ustaz tu anak saya cukup minat ustaz tu. Bila ustaz tu syarah pokok bani ni, angkut anak bini dia pergi habis. Ustaz nama apa? Alah, Allahu Rabbi. Laki orang Penang tu. Cakap Kedah. Bukan Samsuri, bukan. Dia dulu cikgu yang kena buang dekat kena buang
Kena keluar. Abdullah Khairi tak Ustazah? Ya, siapa cakap Allah Khairi? Siapa cakap ni? Fatimah. Ya, Ustaz Allah Khairi. Dia pesan. Ya, sebab memang ada riwayat sahabat tu cari kawan dia. Dia cari. Sama macam riwayat apa orang kata ibu yang kematian anak waktu kecil kan. Jadi ini cerita mak saya lah. Lepas mak saya cerita tu start pula cerita dekat sekolah. Jadi perempuan yang kematian anak, parent lah keluarga. Suami isteri yang jadi di padang mahsyar tu kan orang kaduk kan. Budak-budak ni mengacau. Tuan marah kat dia, tuan kata kat dia, ni kamu duduk tempat kamu dah duduk tempat elok dah kan. Apa kamu nak sibuk-sibuk di sini? Mana? Dia kata, saya tak nak pergi. Ini Tuhan suruh dia pergi tak nak. Lepas tu abang kata, apa kamu nak apa? Ustaz saya cerita macam tu lah. Saya pun nakal dengan cerita yang macam tu lah juga. Dia kata saya nak cari mak saya dengan ayah saya. Nak bawa pergi ke tempat saya juga. Saya nak bawa masuk syurga. Jadi bila dah macam tu duk minta-minta semua, ambil je lah. Buat kamu pergi lah. Itu yang orang tua duk kata tu kan, orang yang mati anak kecil. Jadi janganlah sedih orang yang kematian anak waktu kecil, maknanya masih kecil. Itu cerita ayat dia. Okey, dah jauh dah kita pergi ya. Jawapan beliau Rasulullah ya, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Apa maksud? Ya, apa maksud? Pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Iaitu mengisyaratkan bahawa seorang Muslim akan masuk syurga dengan memberi minum seekor binatang. Itulah yang saya kata tadi kan. Kerana tindakan ini merupakan satu kebaikan, maka ia berhak mendapatkan pahala kebaikan. Jika ia telah berhasil meraih pahala kebaikan, berarti ia berhak masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kanat lahu hasanatun dakhalal jannah." Barang siapa memiliki satu pahala kebaikan, maka ia akan masuk syurga. Itulah. Ya, itu hadis. Wa man kanat lahu hasanatun. Hasanah satu. Hasanatani dua. Hasanat banyak. Hasanat banyak. Hasanat. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara tegas bahawa seorang yang memberi minum seekor binatang akan masuk syurga. Dalam riwayat ini direct Rasulullah sebut. Tengok di kemudian sekali. Fa adkhalahul jannata. Bawah sekali tu kan? Masuk syurga. Hadis yang kita baca tadi dia tak sebut pun. Kan? Kita tengok kan? Tapi yang ini direct. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan, seorang lelaki, ra'a kalban, tengok anjing, kalbun anjing ya, ya'kulu stara minal atash, minal atash, dia makan pasir sebab dahaga. Fa akhadha ar-rajulu khuffahu, khuffah, lelaki ni ambil kasut dia, sepatu dia. Faja'ala yaghrifu lahu bihi. Jadi dia penuhkan kasut tu dengan air. Hatta arwahu. Penuhlah. Dan kemudian dia bagi minum. Anjing itu minum sepuas-puasnya, kenyang. Ya. Fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepadanya. Fa'adkhalahul jannah. Maka Allah masukkannya ke dalam syurga. Jelas. Ya? Jadi tak perlu nak huraian apa lagi dah dengan hadis ini kan. Masukkan dalam dada kita, maknanya beri minum kepada binatang tu memang masuk syurga. Memberi minum binatang termasuk kebaikan yang dapat mengundang ampunan Allah dan menghapuskan dosa-dosa pelakunya. Dalam riwayat disebutkan
bainama kalbun yutifu birakiyatin kada yaqtuluhu al-atash izra'athu baghiyun min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Apa makna dia? Ini dia cerita. Ada seekor anjing yang hampir-hampir mati kehausan. Ya, kada yaqtuluhul atash, dia hampir mati. Oh, dia teruk sangatlah dahaga ni. Ya. Lalu izra'atuhu baghiyun. Seorang wanita tak eloklah, pelacur keturunan Bani Israel tengok. Ra'atuhu baghiyun min baghaya. Baghiyun tu seorang, min bagha. Ramai-ramai pelacur yang ada tu seorang. Dia tengok, dia fanaza'at mauqaha fasaqathu. Jadi apa dia buat? Dia ambil sepatunya, dia ambil air, dia bagi minum kepada anjing itu. Faghufira laha bihi. Allah ampun dosa. Sampai macam tu sekali. Kan? Kita tahulah dah jadi kerja tu kan. Kerja tu. Tapi dia kena beri minum anjing yang dahaga tu. Tuhan ampun dosa dia. Itulah cerita dia. Sekalipun ia seorang pelacur yang telah melakukan dosa besar, yakni berzina, namun kerana tindakan memberi minum binatang tersebut, ia mendapat ampunan dari Allah. Dosa-dosanya dihapuskan dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Ya? Tapi ingatlah Bani Israel ni, walaupun dia Yahudi, tapi Yahudi di sini Yahudi yang beriman kepada Allah lah. Macam kita baca yang awal, buat baik macam mana pun kalau tak beriman pada Allah tak masuk juga syurga. Dia first yang itu memang ada. Cuma macam kita lah orang Melayu pun kan, yang Islam ada kerja tu kan. Ada kerja tu. Dia beriman juga. Bahkan ada yang balik semayang. Kita tak boleh kata dekat dia kan. Tapi nak buat macam mana dia dah tersepit. Sebab itu kerajaan Selangor sekarang zakat boleh diberi kepada orang yang macam tu sebagai ganti kepada hamba. Kan antara orang yang dapat menerima zakat tu termasuk salah satunya ialah hamba yang nak membebaskan diri kan. Tapi sekarang mana ada hamba lagi? Kan? Orang fakir, orang miskin, hamba yang nak membebaskan diri, orang yang berhutang, hidup sabil, fisabilillah, kan? Jadi hamba yang nak membebaskan diri sekarang mana ada hamba lagi? So jadi difahamkan, maknanya dibuat analogi, dikiaskan. Kalau sekarang perhambaannya hamba memperdagangkan manusia kan. Jadi orang ni dia nak membebaskan diri, maka boleh bagi zakat dekat dia. Kalau dia dengan tujuan yang baik, memang dia nak membebaskan diri, bagilah zakat pada. Selangor memang dia bagi. Mungkin ada orang yang menentang, tapi bila kita faham yang macam ni, bagilah. Kalau dia, sebab kadang orang perempuan ni dia nak buat macam mana kan, kita tak boleh nak kata dekat dia juga sumber pendapatan kan. Orang perempuan nak yang dapat berpuluh ribu tu yang dia punya kepakarannya macam mana kan. Dia ni mana ada kepakaran apa. Darjah 6 pun kalau lepas, SPM kalau lepas, kalau kata keluar universiti pergi kerja tu jadi kot sikit lah kan. Tapi rasa-rasa kalau kita pergi congak-congak tak ada pula kot, no? Banyakkannya yang itulah, yang maknanya tercicir, yang dah drop out lah kita katakan. Jadi bagi zakat dekat dia untuk dia tebuskan diri, dia apa kata bolehlah keluar daripada lembah itu. Iman dia ada. Jadi kita kalau macam tu teruskanlah, buatlah. Kalau kita ada zakat nak bagi, boleh tak Ustazah bagi? Kalau tanya saya, bagi tak? Nak ujian membebaskan diri macam hari tu ada satu ustaz cerita tentang kisah cari makan kan. Kalau orang tu dia kerja sebagai, kalau ikuti kuliah ustaz adalah memang dia jumpa ustaz tu masalah kita memberi nafkah. Kalau kita cari pendapatan yang tak halal, kita bagi makan kepada anak isteri kita semua tu, darah daging dia tu jadi daripada yang tak halal. Bila jadi daripada yang tak halal, macam-macam lah jadi kan. Jadi tak elok lah.
Maknanya akhlak dia tak elok lah. Jadi antaranya macam kalau sekarang ni kerja di tempat-tempat macam tu lah. Pelacuran, masuklah kedai-kedai arak, kedai judi. Jadi bila arak ni 10 golongan yang terlibat dengan arak semua dikira satu kancah. Termasuklah driver dia. Jadi dalam ceramah tu, lepas ceramah tu seorang lelaki dia keluar, dia cerita kat ustaz. Dia ni driver Carlsberg. Kilang arak kat driver. Jadi dia nak buat macam mana ni? Ustaz tanya dia, tak ada niat ke nak tak nak kerja, nak cari kerja lain. Dia kata, Ustaz kata, ceritalah dekat dia macam yang dia ceramah tadi. Dia kata, ya, dia nak cari kerja lain. Dia kata, tapi buat ingat mudah ke nak cakap lain? Cakap hari ni esok dapat. Mungkin 4-5 bulan tu kira cepat lah kan Tian. Kira cepat. Jadi nak macam mana? Ustaz tu baliklah dulu. Tapi dalam duk kerja tu, dalam duk cari tu, kerja pun tak apa. Kerja nak buat macam mana kan? Takkan duduk Kuala Lumpur ni, kalau sehari tak kerja, jangan buat main. Dan kalau orang kerja gaji harian kan, dia pun dalam, dia pun balik. Dalam 4-5 bulan kemudian dia balik tau. Dia jumpa Ustaz, saya dah dapat kerja lain. Saya dah dapat kerja lain Ustaz. Jadi maknanya dia berpuas hati lah. Tapi itulah Tuhan nak beri hidayah dekat dia ya. Maknanya ada orang bila dia kerja macam tu, dia lari daripada masyarakat. Itu yang payah tu. Sebab tu yang kata kita kena berkawan dengan orang baik-baik ni. Bila kita kawan dengan orang baik-baik, adalah petunjuknya kan. Kalau kita tak berkawan dengan orang baik-baik, jadi duduklah di situ. Itulah cerita dia. Banyak cerita macam tu. Ustaz cerita sedap lagi lah. Saya cerita tak sedap. Boleh cerita je lah. Tapi itulah. Pelajaran benda yang aib. Dia nak minta. Dia mesti dia tak nak cakap. Dia tak cakap. Kita nak bagi dia pun tak terima. Dia susah. Keadaan tu susah. Maknanya kena psikologi tinggi lah. Maknanya dengan sekali dua bertemu tu payah kan. Melainkan kalau dia betul-betul datang mengadu dekat kita, mudah. Tapi kalau kita nak menyedarkan dia, payah sikit lah, lambat sikit lah. Macam kita lah budak, macam saya di sekolah dulu kan. Kalau budak sekolah tu, kalau dia sendiri datang jumpa ustazah, masalah saya ni, senang kita nak selesai masalah dia. Tapi kalau kita yang nak import, nak tolong selesai masalah dia, Masya Allah, payah. Sebab dia terantai dengan ini kan. Jadi bila dia datang mengadu kat kita tu, sebahagian daripada kesihatan tu dah longgar lah. Jadi senang kita nak selesaikan masalah dia. Ya? Jadi yang ini pun samalah ya. Baik, sambung lagi ya sikit. Ini ayat ni payah, penggan ni mungkin payah sikit ya. Memberi minum binatang ternak juga akan menghantar pelakunya ke dalam syurga berdasarkan dalil nas dan qiyas aulawi. Apa maksud qiyas aulawi? Kita baca lagi ya. Dalil nas adalah pengenalan hadis. Dalil nas ni ialah hadis di atas. Nas tu maknanya dalil daripada hadis dan Quran. Itu maksud nas. Nas ni maknanya sama ada hadis atau Quran. Jadi dalil nas adalah pengenalan hadis di atas. Hadis yang kita baca tadi dan beberapa hadis sebelum. Itu nas. Kalau orang tanya apa dia nas, sama ada Quran atau hadis. Tengok. Yang kita baca tadi dalil nasnya ialah hadis. Hadis, ya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah. No. Dalil nas adalah penggalan hadis di atas. Faham ya? Penggalan hadis di atas. Hadis tadilah. Apa yang masukkan dalil nas tadi ialah hadis tadi. Tapi apa dia nas? Nas ialah sama ada daripada Quran atau hadis. Dalam yang kita baca ni nasnya ialah hadis ya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan memberi minum binatang ternak kita? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Dalam pertanyaan ini, para sahabat menyebut secara eksplisit binatang ternak dan Rasulullah memberi jawapan yang bersifat umum. Eksplisit. Apa maksud eksplisit? Eksplisit ni maknanya sesuatu yang jelas. Maknanya sahabat sebut secara eksplisit iaitu binatang ternak.
Sahabat kata, adakah kita bagi binatang ternak kita minum, kita dapat pahala? Maknanya sahabat sebut secara eksplisit, terang. Sahabat sebut jelas. Tapi Rasulullah jawab dalam bentuk umum. Eksplisit lawan dia implisit. Kan? Jadi Nabi jawab secara umum. Baik. Sehingga sifat umum jawapan itu termasuk di dalamnya semua jenis binatang yang diantaranya adalah binatang ternak. Jadi sifat umum. Apa yang maksud dengan sifat umum? Nabi sebut secara umum, iaitu limpa kan? Limpa yang basah. Jadi maksud limpa yang basah tu apa saja jenis binatang yang kita beri minum dapat pahala. Ya. Sedangkan secara qiyas aulawi, apa dimaksud dengan qiyas aulawi? Ini dia nak terang. Faham? Tengok elok-elok. Ustazah nak baca ni. Sekejap lagi Ustazah terang. Kita tengok dulu baca dia. Qiyas aulawi iaitu kalau memberi seekor anjing, kita beri minum seekor anjing yang najis saja. Ceritanya, beri minum seekor anjing yang najis saja mampu menghantar pelakunya ke dalam syurga, bererti memberi minum binatang ternak yang suci dan halal lebih layak untuk menghantar pelakunya ke dalam syurga. Itulah contoh qiyas aulawi. Maknanya, bagi minum kepada anjing yang najis tu pun boleh bawa pelakunya masuk syurga, apatah lagi binatang ternakan yang kita pelihara. Lagi-lagi lah. Qiyas aulawi. Itu disebut sebagai qiyas aulawi. Contohnya qiyas aulawi ni yang selalu kita dengar penceramah sebut macam ni. Dalam Quran, Tuhan larang kita kata dekat mak ayah kita kan. Tak boleh kata tak boleh. Haram. Apatah lagi nak pukul dia. Sedangkan pukul dalam Quran tak ada. Tuhan tak pernah kata pun la tadrib. Jangan pukul ibu bapa kamu. Tapi haram. Pukul mak bapak haram. Itu diambil secara qiyas aulawi. Dia panggil. Saya nak bagi makna tak boleh tak erti nak cakap secara Melayu. Jadi maknanya Nas kata tu benda tu macam kita kata sajalah. Kan? Dia kata kan. Mak kata ala Abu Zia habis masak nasi. Letih-letih ni. Kita selalu macam tu kan. Tak boleh. Kan? Apatah lagi nak pukul dia. Jadi nak pukul itulah qiyas kepada kata yang sikit pun tak boleh. Pukul lagi lah. Itu maksud dia qiyas aulawi. Apa contoh qiyas aulawi lagi? Yang ini qiyas aulawinya iaitu beri minum kepada binatang yang najis. Pun dapat pahala, apatah lagi beri binatang ternakan. Itulah kambing, lembu, ayam, itik. Nak lagi kalau bela kucing, sekejap lagi ayat kucing dah. Ayat kucing. Lagi lah. Kemudian ada satu lagi, Ustazah dengar ceramah jalan, mana dengar tu. Kita tanam pokok kan? Kita tanam pokok, kita siram. Atau bukan tanam pokok lah. Kita kan pokok tumbuh kawasan-kawasan rumah kita kan. Musim kemarau ni kan. Simbah-simbah lah. Dia pun nak tumbuh juga kan. Apatah lagi pokok yang kita tanam dalam pasu. Lagilah tu. Pergi cari penyakit buat apa? Letak dia dekat bumi, dia cari air sendiri lagi senang kan. Ini tidak pergi korek dia masuk dalam pasu Dr. Faiza. Lagilah. Tak siram. Kering mati. Itu kita lah. Kita orang perempuan kan. Hujan je. Sebab itu saya tanam pokok yang dia boleh survive sendiri. Tanam je kau hidup, nak hidup kau pandai-pandai lah. Aku ni kan rajin sangat. Tak boleh dah tanam pokok yang mahal-mahal. TNT, tanam dan tinggal. Tanam dan tinggal TNT je. Satu istilah tepat untuk
kita tahrik. TNT. Tanam and tinggal. TNT. Bukan TNS ya. Tanam and siram. Ini TNT, tanam and tinggal. Okey. Ya, fahamnya qiyas aulawi. Banyak lagi lah benda-benda lain kan yang kita boleh qiyas dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita harian. Nah. Apa lagi yang boleh kita fikir? Al-Quran jangan dekati zina. Apatah lagi Jangan dekati zina. Apatah lagi. Tapi zina memang dilarang tu, memang tak boleh. Itu tak jadi qiyas aulawi lah. Tadi tu memang Quran cakap. Nabi kata Quran kata wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata dekat mereka berdua tu wa qul lahuma qaulan karima. Kamu sebaliknya cakap baik-baik, elok-elok, sopan. jawab tak boleh kita. Sebenarnya mak kita ni memang dah. Tapi kalau anak kita menjawab kat kita dekat sekarang ni, kita qiyas baliklah dulu-dulu apa kita buat. Tak tahulah model tu. Jawab tu macam dah biasa. Saya rasa dia bukan sekarang lah, dulu pun macam tu. Tapi kita tak perasan sebab kita yang buat. Kita tak perasan lah. Tapi bila anak kita buat kat kita, baru kita perasan. Oh, budak-budak sekarang boleh rasa, alah awak dulu pun macam tu jugalah tu. Itu saja. Kita tak boleh nak kata. Jadi memang betul sebab dalam riwayat tiga golongan yang Tuhan apa orang kata seksa, dia seksa segera, instant. Di dunia lagi. Pertama buat nanya kat orang. Ambil dia, pukul dia. Maknanya buat nanya lah. Kita buat nanya dekat dia. Nanti kalau dia tak kenal dekat kita, ingat tu. Keturunan di bawah. Itu yang orang kata tu, Datuk engkau dulu buat apa kurang. Jadi anak tak kenal, cucu. Itu yang kita takut tu. Jadi itu satu. Yang kedua, makan harta anak yatim. Jangan. Makan harta anak yatim. Sama sekali jangan. Sampai dia anak yatim tu pun dah di. Dan yang ketiganya, orang yang dah kepada mak bapak. Kedua ibu bapa. Ya. Baik. Balik kepada kita. Qiyas aulawi tadi. Jelasnya? Qiyas aulawi. Ya. Dikecualikan dari keumuman. Dikecualikan. Maknanya yang Nabi sebut tadi umum tadi secara umum, iaitu setiap limpa yang basah tu kan, ada binatang yang kita kena bunuh. Dia kata di sini. Jawapan Rasulullah di atas adalah binatang yang jelas diperintahkan oleh syariat agar kita membunuhnya. Kena bunuh pula lah yang antaranya misalnya babi, tikus, anjing rabis, anjing gila, anjing gila, gagak, ular, kalajengking, cicak dan tokek. Tokek ni pun grup cicak jugalah. Cicak yang besar. Cicak yang besar tu. Yang orang jual mahal. Dia jadilah kumpulan cicak lah tu. Dia awak ke? Kan? Tokek. Tokek ni kumpulan dia lah tu. Kan cicak, kalau yang dalam rumah kita cicak, keluar dekat ini sikit biawak. Kalau pergi canggih, apa nama yang di Indonesia tu? Macam itu jugalah. Komodo. Komodo. Iya. Komodo. Apa respon baguslah. Kamu mas ya suara tu. Nani. Nani, Dr. Nani. Bagus. Memberi minum atau makan pada binatang-binatang yang membahayakan dan najis ini sama sekali tidak mendatangkan pahala. Bahkan sebaliknya, kita akan mendapat pahala jika kita membunuhnya. Jadi Rasulullah bersabda, man qatala wazagan. Ini bunuh tokek ataupun cicak. Cicak ya. Fi awwali darbatin, sekali pukul. Pada pukulan yang pertama, kutibat lahu mi'atu hasanatin. Wa fi saniyati duna zalika wa fi salisati duna zalika. Maknanya kali yang kedua dia kurang sikit lah. Kali yang ketiga pun
dia kurang sikit lagi lah. Betul tak? Jadi jadi cicak ni tak tahulah pula. Itulah. Kalau jengking Masuk macam lipat. lipan semua bumbu dia lah tu. Pas. Ya. Itulah cerita. Tapi ada orang bersoal hadis ni. Tapi walau macam mana pun maknanya binatang ni kita tak usah bela dia lah. Kalau kita rasa ni, kita lebih baik jaga kebersihan rumah kita supaya dia tak ada. Senang. Kan? Ada orang kata kalau kita buat dia nanya pula inilah geng-geng yang untuk alam menjaga alam environment yang yang kita tak boleh alam sekitar ni yang kita tak boleh nak bunuh segala binatang-binatang hutan, nak bunuh kijang tak boleh, nak apa semua kena denda tu kan. Alam sekitar. Kan? Jadi maknanya lebih baik kita jaga kebersihan lah. Kemudian dia datang juga tu sekali dia datang dia nak ziarah kita ke, lepas tu dia pergilah. Mana kita cakap betul-betul macam sekali-sekali dia nak mari tengok kan. Senyum pada Datuk Faridan tengok. Lepas tu dia mau pergilah. Rumah saya ada satu ubat lipas. Apa tau? Cicak kan? Tak, dia makan ubat semut. Semut dekat pasar malam ada. Jual. Kita tempat laluan dia. Tempat laluan dia kalau rumah kita kat pintu kan tempat laluan dia letak situ dalam seminggu lepas tu habis. Sampai 3 bulan 4 bulan tak ada. Sebab dia semut kan sifat dia bila bertemu dia bagi salam kan. Bila dia kiss tu sekali dia pas lah. Sekali kiss sekali pas. Habis seminggu habis. Jelah tapi itulah kalau dah sampai penuh makan apa semua dah jadi ni dah. Jadi semut yang tak boleh bunuh tu yang Nabi larang tu dia duduk dekat busuk elok-elok kita ni busuk hati. Kau tunggu kat sini apa? Sembuh dengan racun tak boleh. Dia kena tumpang hidup juga. Dia masuk rumah kita kan bahaya semua itu semua. Kita kiaskanlah. Jadi lebih baik maknanya sebab itu hadis pun kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kan bila rumah kita bersih elok, taklah dia datang. Nanti kata, rumah Ustazah tu ular datang. Macam mana Ustazah? Kan? Datang nak minang. Tak ada anak dara. Balik je lah anak dara tak ada rumah yang ada orang tinggal orang tua dia 2 orang bongkok kan. Balik je lah kan. Tapi ya memang musim ni musim panas memang dia keluar. Cari air. Memang dia bulu memang dia. Memang di kampung memang bulu. Kalau di kampung kalau mak saya dulu orang kawan bulu yang atapnya yang orang buat atap tu kan dia ni bulu mesti ada. Memang dia buluh tu besar ni pun tak apa dah. Walaupun ular tu besar sekali kena dia orang tak ada lemah sendiri. Buluh memang dia. Sumpahan dia. Ataupun kalau tak orang bagi dia ni belerang lah. Ya. Baik. Khamsun, hadis lagi. Khamsun fawasiqun. Ya, 5 binatang yang jahat. Khamsun 5, khamsun Khamis. Esok ya Khamis. Hari kelima, khamsun. Ya. Fawasiqun. Fawasiq ni fasik lah. Fasik ni maknanya kita kalau sebut orang fasik di mana orang jahat lah. Apa maksud orang jahat? Orang yang tak pernah buat apa yang disuruh dan dia buat apa yang dilarang. Ya. Fawasiqun yuqtalna fil harami yang boleh dibunuh ketika kita dalam ihram. Ketika ihram iaitu al-fa'ratu apa dia al-fa'ratu tikus wal aqrabu kalajengking wal hudayya burung bangkai wal ghurab gagak wal kalbul aqur anjing rabies. Sabda Rasulullah tak payah beralah ini nak cepat. Sabda Rasulullah khamsun fawasiqun yuqtalna fil hilli wal harami al hayyatu
Maknanya 5 binatang yang yang jahat boleh dibunuh. Fil hilli, maknanya dalam keadaan macam ni, kita bukan dalam ihram haji. Wal harami, apatah lagi kalau kita macam tadilah, al haram tu dalam haram, ya, iaitu al hayyatu wal ghurabu al abqa'u wal fa'ratu wal kalbul aqurul hudayya. Itu keempat. Habis di situ. Hadis Nabi ya, 5 binatang. Baik. Pergi pada paragraf yang berikutnya dan hadis dah. Membangun tempat makan dan minum untuk binatang ternak dan liar termasuk perbuatan baik. Jadi bela ayam tu buatlah reban dia. Jangan tumpang tidur segala pokok rambutan jiran tu. Itu yang duk bergaduh tu. Reban tak ada bela ayam. Dia naik segala pokok rambutan orang, segala mangga jiran sebelah. Macam mana tak gaduh? Ya. Jadi buat ni dia kata ni. Membangun tempat makan dan minum. Tempat makan dan minum. Itu kawan saya cerita. Kawan saya bukan cerita sampai sekarang dia. Tapi sekarang ni suami dia dah meninggal, rumah dia. Saya pergi rumah dia, rumah aku kotor sikit lagi. Saya puas sejak mak tak ada ni, dia cakap tak bersih. Dulu mak duk buat. Kucing dia beranak berak dalam bol. Panas. Panas rumah dia tu. Buat yang panas. Belah kucing berekor. Nak berak tapi berak kat situ. Dia berzak. Oh, dia punya latih. Saya pergi rumah dia. Tapi tarik lah. Tak tarik. Nak kata tapi mak ni macam tu. Jadi bukan macam tu, berlapis berpuluh ekor pun kan. Ini masalahnya kucing ada seekor dia tapi segala tergabur dia baginya. Tergabur rumah dia tak apa, tergabur rumah kita sama. Itu yang sakit. Tak boleh jangan. Dah nak ya. Jadi itulah sebab binatang pun kalau diajarkan. Sebab itu kalau kita pergi berjalan, pergi makan angin di Siam, Thailand, antara tempat istimewa yang dia bawa kita ialah tempat dia melatih binatang. Macam-macam binatang tu boleh buat. Gajah pun cara gajah. Chiang Mai, mana pun boleh pergi Sadao, pergi Chiang Mai, pergi ke Songkla, pergi mana. Dia boleh main bola, macam dia boleh sikat rambut kawan, macam-macam. Sudah tu dia bagi pakai cawat seluar, baju semua, dia macam orang pula. Jadi teori Darwin yang kata manusia berasal daripada pokok tu betul. Nak lagi kadang tu dibubuhkan ekor tu dia simpulkan kan. Jadi macam budak cantik pakai skirt, pakai apa semua kan menari ronggeng semua. Siang dia ajar sampai macam tu sekali. Dilatih. Ya kan? Usah kata lain. Jiran saya tu dia bela kucing mau. Dia panggil koko. Berlari datang. Tapi saya tak boleh bela lah kucing. Saya nak tampung saya tak boleh bela lah. Saya tak sabar. Tak sabar. Jadi ya. Tun Mas dia kata membangun tempat-tempat makan dan minum untuk binatang ternakan dan liar termasuk perbuatan baik yang mengundang pahala dan menghantar pelakunya ke dalam syurga. Hal ini telah dilakukan kaum muslimin sejak masa Khalifah Osman Affan radhiyallahu anhu. Jadi maknanya pada masa itu kerajaan Islam, maknanya orang Islam ni kaya lah, duit banyak semua kan. Antara kebajikan bukan saja kepada orang ramai masyarakat, bah juga binatang pun dapat kebajikan. Buat tempat-tempat khas untuk binatang. Dan diikuti oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Islam seperti Madinah, Mekah, Maghrib disebut Maghribi dan wilayah lainnya. Semua ini menunjukkan bahawa kasih sayang dan perhatian terhadap binatang telah diperintahkan Islam dan dipraktikkan kaum muslimin sejak 15 abad yang silam. Jauh lebih dulu dari apa yang diserukan para pencinta binatang di negara-negara barat. Jika memberi minum atau makan bagi binatang mendatangkan pahala dan syurga, maka keengganan memberi minum pada binatang yang sedang kehausan termasuk tindakan jahat kepada binatang sehingga mendatangkan dosa. Jadi kalau dah kita tak bagi dia makan, sebab itu kawan saya tadi yang saya cerita ini yang bela kucing tu kan, dia selalu masuk dalam WhatsApp bila malam kan,
Sebelum tidur, pastikan ada lebihan-lebihan makanan letak di luar rumah supaya binatang-binatang yang merayap itu boleh makan. Dia selalu ni. Dia kata, pastikan air minuman 1 mangkuk, sisa-sisa makanan. Kan? Sebab kita sisa makanan semua masuk dalam sampah. Kita takut nanti dia kecah-kecahkan. Dia sebenarnya betul dia, saya macam dia cakap tu cuma tak buat saja, saya pun tak rajin sangat. Tapi dia memang rajin lah. Kalau kita kutip-kutip semua tu, kita bubuhkan dalam satu bekas, sampah kita tu jangan bagi ada sisa makanan tu, tak, kalau kita luar pun tak kecah. Buktinya kan, kata kalau kita punya plastik sampah tu ada kertas-kertas saja kan, kertas dia tak ada sisa makanan. Kita bangun pagi esok, kucing tak kecah pun kan? Tak kecah pun. Yang kucing kecah tu pasal dalam tu dia berbau. Ada tulang Kentucky lah. Macam mana dia tak kecah? Kita kan tulang Kentucky pun tak kecah. Yelah kawan dah lapar. Kan? Jadi itulah. Betul juga macam dia kata tu. Tapi saya kalau setakat air, saya bubuh air. Kemudian satu lagi, saya bukanlah rajin sangat. Ini kerja orang tak rajin lah ni. Dalam seminggu sekali tu bubuh berah. Dalam bekas apa-apa biar burung yang terbang tu dia singgah makan. Nak ambil berkat setiap hari Jumaat. Dia lepot. Datang. Rumah saya yang tak datang sekarang sejak ada kucing. Kalau tak ada kucing, orang riuh, cungcram. Telinga kita ni rasa satu terapi. Banyak beruncak. Kira dulu saya beli 5 kilo tu, saya beli sumpit 5 kilo kan, simpan, saya rasa sebulan tu habis. Memang saya belajar daripada makcik sebelah rumah saya, Mak Ju. Makcik dia 2-3 hari sekali nampak dia tabur beras. Dekat dapur dia tu kan tabur beras. Ustazah biar beruncak tu datang makan Ustazah. Lah ni dia dah tak ada, saya teringat dekat dia. Jadi saya bila hari Jumaat tu saya bubuh lah dekat bawah tu. Dia makan. Letak air satu mangkuk kan. Jadi tapi orang kata tak kotor lah beruncak tu kan dia makan tak kotor lah. Iyalah burung pipit tu beruncak lah. Saya tabung beras ni dia datang 3-4 ekor tu. Sekarang dah 20-30 ekor. Dia datang lepas subuh dan sebelum maghrib. Jangan itu bawa rezeki tu. Tapi 3 hari lah saya bertabungkan. Bawa rezeki. Makanan dia dekat bawah lampu tu dia datang. Memang kepercayaan orang tua. Rumah yang didatangi dengan burung buat sarang kan, sarang beruncak kan, tergantung orang tua rumah tu rezeki murah. Itu kepercayaan orang tua lah. Tapi memang dengar burung tu kan pagi-pagi riuh rendah, rasa terapi lah telinga kita. Macam kata bising macam Cina mampu ada gini. Saya katakan sambil nak makan. Bising macam Cina mampu. Kan Cina mampu kan dia bunyi music dia pun berangkuk. Punya terapi. Tapi sekarang tak datang lah sebab ada kucing. Kucing datang tu takut. Nampak bangkai dia 3-4 ekor kucing tangkap. Jadi sekarang ni beras tu tak apa laku lah. Tapi letak jugalah dia curi. Yang cantik lagi tu bila dia datang burung merebuk. Tak ada burung merebuk. Yang dia datang 2 ekor. Dia datang sepasang. Suami isteri. Dia makan. Lepas tu kan kita tengok dia berjalan kan. Ekor dia connect. Oh cantiknya. Burung tu bila malam tau dia bukan tidur macam tu. Dia tidur gitu. Bila tengok mana dia jaga keselamatan lah agaknya dia tidur di bangku. Kita tidur macam tu kan. Dia. Jadi kita baca hadis ya. Ini cerita ni orang perempuan. Uzibat imra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat. Seorang perempuan kurung kucing. Ni kita orang perempuan ni. Kurung kucing. Sehingga kucing itu mati. Dia tak bagi makan. Fadakhalat fiha an-nar, masuk neraka. La hiya at'amanha, dia tak bagi makan. Marah sangatlah.
Wala saqatha, tak bagi minum. Makan tidak, minum tidak. Izhabasatha, ya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min hasyashil ardi. Dia tak buka. Ada kandang kan? Ada kandang dia tak buka bagi kucing tu pergi cari makan sendiri. Kok yang kau marah dengan dia tak nak bagi dia makan, buka kandang tu. Biar dia pergi cari makan sendiri. Tapi ini dia kurang, aduk engkau kat situ biar mampus cepat sikit. Aduh, jangan cari dosa. Lebih baik jangan duk bela dia. Ya. Baik. Termasuk kejahatan juga. Ini kejahatan juga ni. Ya, termasuk kejahatan juga ialah melakukan tindakan yang mengakibatkan pencemaran air dan lingkungan persekitaran. Ya, lingkungan maknanya persekitaran, environment, sehingga membahayakan kesihatan dan kehidupan binatang dan makhluk lain untuk hidup. Kan? Jadi maknanya kita kena cucilah longkang-longkang rumah kita tu. Kurang-kurangnya boleh dia turun minum air. Ya? Ini turun minum air dia turun tak naik dah. Persekitaran rumah kita teruk sangat. Pengsan dia dekat situ. Kalau pengsan hidup lagi tak apa juga. Kalau turun-turun tu terus. Terhadap kejahatan ini, pemerintah Islam berhak menjatuhkan hukuman takzir. Jadi kalau rumah kita sekarang kita kotor sangat, kalau kita kena denda, kena apa semua tu, tak salah lah dia. Jangan kita salah kerajaan lah. Sebab kita buat masalah tu sehingga bukan saja manusia menjadi masalah, haiwan pun jadi masalah. Tak boleh nak tumpang minum air. Dengan pemaparan di atas, kita dapat memahami bahawa memberi makan dan minum binatang peliharaan setiap pagi dan sore hari adalah sedekah. Sedekah yang dapat menghantar pelakunya ke dalam syurga. Bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar tugas harian. Jadi kita ingat tugas harian kita lah, bela dia kena beri makan. Ingat, semua itu kita buat lillah. Di samping boleh datang untung kepada kita, boleh datang kegembiraan kepada kita, boleh datang segala yang baik kepada kita, juga kita buat lillah untuk kita dapat pahala. Ya. Jadi cukup sedang itu 4.5. Menjatuhkan hukum takzir itu hukum apa? Hukum takzir ni undang-undang yang kerajaan boleh buat. Bukan yang kerajaan buat sekarang, denda ke, kalau dia nak masuk kita dalam jail pun tak apa. Dia kata kurang 3 bulan. Duduklah Zah dalam tu 3 bulan Zah. Boleh. Tak boleh duk kata ini hukuman apa. Memang betul lah hukuman. Ataupun dia kata denda 3 bilion, bayar 3 bilion. Baru 3 bilion, yang hilang tu 9 bilion lagi banyak kan. Lawak. Ikut dia, takzir ni memang hukuman yang dibuat oleh kerajaan. Kalau hudud, hukuman yang kerajaan buat, yang Tuhan buat. Termasuk juga dengan qisas yang kerajaan buat, yang Tuhan buat. Dah sedia dalam Quran. Ikut yang tu je. Tak payah nak pening-pening ikut yang tu. Tapi kalau takzir yang kerajaan buat, kerajaan ke pihak berkuasa buat ke, ataupun yang jawatan kuasa kampung buat, boleh? Kan? Untuk jawatan kuasa kampung boleh buat peraturan. Maknanya denda, kalau kita dulu sekolah kan dia panggil kelas tahanan. Saya dulu panggil kelas tahanan kan. Siapa yang buat jahat apa semua tu, hari Jumaat pergi kelas tahanan. Mesti buat salah ni, kena cuci tandas, kena cabut rumput, kena macam-macam. Itu dia panggil kelas tahanan. Denda lah tu. Okey. Cukup setakat ni ya. Tepat siap kita berhenti. Maaf. Kekasar bahasa, terlanjur kata dan sebagainya. Tak ada peluang orang ni nak berbicara. Saya seorang dia cakap. Ya. Jadi kita ini kita jumpa lagi insya-Allah. Kita pergi pada amalan yang keempat. Ya. Agak panjang sikit yang jadi kita baca doa. Bismillah. Doa. Siapa nak baca doa? Menutup. Siti? Jadi? Takut tu. Baca je. Rabbana atina. Senang je.
wan najata afwa indal hisab. Wa qina adzaban nar. Nah, Rabbana atina tu memang tu dalam Quran pun apa ni Nabi kata bila orang tu pergi haji dia nak baca apa semua dalam Quran dia tak sebut, tapi Tuhan kata antara yang ramai-ramai pergi tu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Tadi kan hasanah apa makna hasanah? Kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, akhirat juga kebaikan. Wa qina azabannar, jauh kami, pelihara kami daripada siksaan api neraka. Yang ini pun sama, kena hafal. Ada tua-tua macam ni kena hafal yang ya. Wa qina azabannar, sambung wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Untuk kami dalam syurga bersama orang yang baik-baik. Siapa orang yang baik-baik? Kawan kita, mak bapak kita, zuriat kita, semua orang Islam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tasbih kepada Subhanakallah. Terima kasih Ustazah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Saya ambil. Ganti dah.